Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara tuan pengurusi majlis, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun, beriktikaf dan bermuzakarah dan ataupun berkongsi ilmu. Mudah-mudahan dirahmati dan diberi taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tak berapa lama lagi akan merayakan hari Idul Adha. Sebenarnya hari raya ni ada dua, Idul Fitri satu, Idul Adha satu. Idul Fitri maknanya hari fitrah, kembali kepada fitrah, sama ada fitrah makan atau dosa. Maksudnya kalau Idul Fitri kita asalnya makan, kemudian tak makan, kemudian makan balik pada fitrah asal, ataupun asalnya kita berdosa kemudian tidak berdosa, fitrah balik. Itu Idul Fitri. Idul Adha, Idul Adha hari korban. Banyak atau ramai di kalangan kita tak perasan kelebihan bulan Zulhijjah. Biasa kita berpuasa 6 hari lepas bulan Ramadan. Barang siapa berpuasa Ramadan 30 hari diiringi dengan 6 hari Syawal, bermakna ia berpuasa setahun. 30 campur 6 kali 10, 360. Bulan Islam 360. Jadi kita berpuasa setahun. Nak ceritakan kepada kita bahawa sayangnya Allah kepada kita, pahala diberinya berganda-ganda. Kerja kita 36 hari, ganjarannya 360 hari. Bagaimanakah nak kita perasankan kasih sayangnya Allah kepada kita besok pasal di akhirat? Fa amma man taqat mawazinuhu bahwa fi insyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat timbangan amalannya, maka ia akan hidup senang lenang. Tapi orang-orang yang ringan timbangan amalannya, maka balasannya neraka hawiyah. Kalau kita buat dosa satu, pahala satu, tentulah berat pahala. InsyaAllah kita akan masuk syurga. Tapi jangan kita ambil kesempatan. Jangan kita tertipu dengan taubat. Kena ingat, jangan kita tertipu dengan taubat. Kita kata tak apa, boleh bertaubat. Jangan. Dosa jangan dibuat. Dosa jangan dibuat. Pahala hendaklah berganda-ganda. Jadi pada malam ni saya nak ceritakan kelebihan bulan Zulhijjah. Apa Nabi kata? Ma min ayyam al-amru salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Qalu wal jihad fi sabilillah. Qala wal jihad fi sabilillah illa
rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'in atau kama qala. Maksudnya tidak ada satu hari beramal soleh padanya lebih dikasih kepada Allah dari hari-hari ini, hari 10, 1 hingga 10 Zulhijjah. Qalu, mereka berkata, walau jihad fi sabilillah, walau jihad pun menang lagi, walau jihad fi sabilillah pun Allah sayang lagi orang beramal pada 10 hari Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali, melainkan seorang laki-laki yang keluar dengan diri sendiri dan hartanya dan tak balik-balik dengan apa itu. Maknanya pergi perang seorang-seorang dia balik, itu lebih afdal lagi lah daripada itu. Tetapi kesimpulannya, Allah lebih suka melihat hamba yang beramal 1 hingga 10 Zulhijjah. 1 hingga 10 Zulhijjah cuba kita beramal, pasal lebih baik, lebih hebat, banyak gandaan pahalanya daripada perang fisabilillah. Melainkan seorang lelaki yang pergi perang fisabilillah dengan dirinya, dengan hartanya, dan tak balik, mati dia. Sebab orang dulu ni kalau pergi perang itu suka sangat, pasal balasan syurga. Betul-betul. Aisyah pula berkata, seorang penyanyi dia tu, pelakon dia tu, tetapi rajin berpuasa 1 Zulhijjah. Walaupun dia penyanyi, dia suka berpuasa 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah saja. Apa Nabi berkata? 1 hari seperti memerdekakan 100 hamba. 1 hari puasa itu bulan Zulhijjah, ganjaran pahalanya seperti memerdekakan 100 orang hamba. Seperti memerdekakan 100 orang hamba. Banyak pahala tu. Kita tengok-tengok seorang-seorang menung-menungkan Allah Ta'ala tak hendak kita masuk neraka sebenarnya. Allah Ta'ala tak hendak kita masuk neraka sebab Allah Ta'ala bagi pahala banyak-banyak. Itu je bayangkan tuan-tuan, kalau kita pergi Mekah, 1 waktu 100,000 1 waktu. Itu pahala lain lagi. Maknanya pahala kita terlalu banyak sebenarnya. Kalau tak masuk surga juga tak tahulah. Kalau tak masuk surga juga kita tak tahulah. Kita dah beramal dah banyak dah kena pahala. Kalau kita buat dosa 1 pun 1 je, tapi janganlah buat. Maksud saya, kalau nak dibandingkan, itu. Kemudian, dan sedekah 100 unta, 100 ekor unta. Balasan puasa 1 hari Zulhijjah itu balasan seperti bersedekah 100 ekor unta. Dan 100 kuda pergi medan perang. Banyak pahala tu. Pahala puasa 1 Zulhijjah tak berapa lama lagi, hari 2 hari lagi kan. Pahalanya kalau kita tak ambil pahala gini, rugilah kita. Tahun depan belum tahu lagi. Tahun ni lah nak start. Kata tahun lepas kita tak puasa, tak apalah, tahun ni kita nak 1 hari cukup lah. Tapi jangan satu hari. Hari ke-9 lain pahala lah, hari ke-10 lain pahala, hari ke-9 lain pahala, hari ke-10 tak boleh puasa. Kena ingat tu. Dan sekiranya kita berpuasa hari Tarwiyah, hari ke-8, kita 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 hari Nahar. Ingat dia gelaran dia tu, 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 hari Nahar, Zulhijjah, buat hari raya. Jadi dia kata, maka
Orang yang berpuasa hari yang ke-8 tu Tariah seperti memerdekakan 1000 hamba. 1000 hamba kalau puasa hari yang ke-8. Itu hebat. Dan sedekah 1000 ekor unta dan kuda untuk perang. Itu dia. Itu kalau hari yang ke-8, hari Arafah pula. Kalau puasa hari Arafah, maka untukmu dalam seperti mendekatkan 2000 kuda, memsegahkan 2000 kuda dan 2000 unta. Puasa hari yang ke-9. Itu sebenarnya orang yang di Mekah, orang yang buat haji tak sunat berpuasa. Puasa sunat orang yang tidak buat haji aja. Dan puasa hari Arafah kelebihannya dapat pahala 2 tahun. Tahun lepas, tahun ni pahala 2 tahun. Saya ingat kalau kita sembahyang sunat lepas maghrib, Allah ampunkan dosa kita 20 tahun. Sembahyang sunat lepas maghrib, jangan lupa tu, temu akad. Allah ampunkan dosa kita 20 tahun. Tetapi kalau puasa hari Arafah diberi pahala 2 tahun sebelum dan sesudah. Puasa Arafah hari yang ke-9. Jangan lupa tu. Puasa hari Ashura 10 Muharram menyamai setahun. Kurang sikit. Puasa hari Arafah 2 tahun sebelum dan sesudah. Seperti puasa sebelum tahun lepas dan puasa tahun ini. Tetapi kalau puasa hari Ashura 10 Muharram menyamai setahun ganjaran dia. Ahli tafsir mengatakan Allah berkata kepada Musa dengan firman-Nya, dan Allah mendekatkan Musa sehingga mendengar langsung bisikan Allah. Semua terjadi pada hari Zulhijjah. Demikian juga tertulis dalam Al-Wah pada malam hari 10, Abu Darda rajin-rajin, mengatakan rajin-rajinlah berpuasa 10 hari Zulhijjah, memperbanyakkan doa, istighfar serta sedekah, sebab saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini maksudnya, dia kata Nabi Musa alaihissalam mendengar kata-kata Allah pada malam Zulhijjah. Itu kelebihan dia. Langsung bisikkan Tuhan. Semuanya terjadi pada malam Zulhijjah. Kelebihan Zulhijjah tu. Kemudian Abu Darda mengatakan, Abu Darda ni seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia memang hebat. Pasal dia nak mati dah dia. Dia tentang apa dia kata, zawijini, kawinkan aku. Kau nak mati nak kahwin? Nak mati kan? Pasal apa dia kata? Pasal apa kau nak kahwin? Kau nak mati dah. Pasal aku malu bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan bujang. Dia malu bertemu dengan Allah dalam keadaan bujang. Jadi tentuan yang kematian isteri, kahwin cepat. Apa dia kata? Rajin-rajinlah berpuasa 10 hari Zulhijjah. Banding 9 hari lah, 9 hari ke 10 ya. 10 dah ada hari raya dah. Dan memperbanyakkan doa, istighfar
hari tu kita memperbanyakkan doa. Nanti saya akan beri doa lagi. Istighfar, sedekah. Pasal Nabi kata banyak ganjaran-ganjaran yang Allah akan beri bagi orang yang beristighfar, bagi orang yang berdoa dan sebagainya. Dan Nabi berkata, celakalah orang yang tak dapat bahagian dari kebaikan dalam hari-hari 10. Berat. Mana kalau kita tak dapat bahagian, tak dapat beribadat, tak dapat buat apa benda bulan Zulhijjah ni, termasuk golongan orang yang binasa, celaka. Jadi kita ikhtiarkan juga dapat beramal sedikit. Beramal sedikit, jangan sedikit, banyaklah sebenarnya. Jadi malam-malam kalau kita bolehlah beramal, hari-hari Zulhijjah siang kita bekerja, malam luangkan sikit masa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berbisik, bermunajat, beristighfar, berselawat dan sebagainya, bertahlil. Pasal kita harapkan ganjaran yang berganda-ganda kalau kita sibuk bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar beramal. Betapakah tidak kita beramal pula pada bulan Zulhijjah, bulan yang Tuhan lebih suka dari perang fisabilillah. Kalau Lailatul Qadar itu kita dapat pahala 1000 bulan. Sibuk juga kita bulan Zulhijjah pun kena sibuk juga beramal. Kita amalkan kalau boleh sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih ni sebenarnya bukanlah malam Zulhijjah bila-bila, tapi lebih-lebih lagi malam Zulhijjah. Kan di dalam kitab Hidayatul Salikin kata sembahyang tasbih itu sekurang-kurangnya 1 hari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali, atau seumur hidup sekali. Tak boleh semua hidup sekali. Tapi saya rasa tak patutlah semua hidup sekali. Umur kita 60 tahun, 70 tahun main tasbih 1 kali, tak berbadan lah. Cuba kita ikhtiarkan 20 minit aja pun, 20 minit aja, tak banyak. Kalau kita tak boleh buat malam, kita buat siang. Malam 2 rakaat, siang 4 rakaat, 1 salam. Siap boleh. 20 minit siap. Kalau malas, pendekkan sikit bacaan-bacaan tu. InsyaAllah kalau sudah sembahyang tasbih, kita akan dapat sesuatu yang kita tak tahu bagaimana kita dapat. Betul. Sama juga kalau kita boleh selawat tafrijiyah tu, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin lajdan halu bil qad tamfaju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bi rawaib husnul khawatim ustasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi kulli ma'lumilah. Kita baca 40 kali ataupun 100 kali atau 313 kali, kita akan dapat kelebihan-kelebihan dia. Kelebihan-kelebihan tu saya tak bagi hari ni, saya bagi tahun depan. Baca dulu. Baca dulu. Jangan cari bila saya sebut kelebihan-kelebihan dia tak dapat pun, dia kata baca dulu. Sama juga dulu saya pesankan baca Bismillahirrahmanirrahim tu 201 kali sebelum matahari terbit,
dan 301 kali selepas terbit matahari. Kelebihannya saya baru buat itu. Banyak orang buat, saya tak bagi kelebihan dia. Pasal apa? Kalau saya bagi kelebihan, dia baca dia rasa tak dapat malah dah baca dulu. Saya pasang nak tidur 21 kali, sebelum terbit matahari 201 kali, selepas terbit matahari 301 kali. Ada kelebihan dia. Sambil selawat tafrijah tadi itu juga baca. Sama juga kita baca la ilaha illallah 3 kali, tapi kena ambil sanad dia daripada Nabi, turun sampai kepada tuan guru kita, sampai kepada kita. InsyaAllah makbul doa kita. Nanti kita bagi kemudian tahun depan. Kemudian apa dikatakan? Jagalah keutamaan berpuasa hari ke-9 sebab mengandungi keuntungan yang lebih banyak dari apa yang dapat dikira. Dia kata jagalah keutamaan berpuasa hari ke-9, hari ke-8 sebab mengandungi keuntungan yang lebih banyak yang tak dapat dikira. Banyak 8 berpuasa, 9 berpuasa, 1 hari berpuasa juga. Itu dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghadiahkan kepada Nabi Musa AS 5 doa untuk dibaca pada hari 10 yang dibawa oleh malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah SWT menghadiahkan Nabi Musa AS 5 amalan, 5 wirid, 5 zikir untuk dibaca pada hari-hari 10 yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa dia yang pertama? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Yang pertama. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan samadan lam yattakhidh sahibatan wala walada. Selanjutnya, asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan selanjutnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daiman la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa kita bacanya, amalkan saja syahadat dan la ilaha illallah la syarikalah yang kita baca lepas sembahyang fardu. Kemudian akhir sekali, hasbiyallah wa kafa, hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu fi man da'a laisa wara Allah. Itu je. Kalau tak sempat nak salin, tuan-tuan baca saja apa-apa wirid yang biasa, sama ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang juga jangan tinggal raditu billahi rabbah bil islami dina wa bi muhammadin nabiy wa rasulah bil qur'ani imama. Kalau kita amalkan sehari 40 kali, nanti di padang mahsyar besok Tuhan redha kepada kita, Tuhan sayang kepada kita, redha. Dan redha sayang salah. Jadi saya pesankan 4 perkara ya. Yang pertama, solat, baca Quran, zikir, sedekah, jangan lupa.
Yang pertama solat tentu dah. Yang kedua Quran jangan tinggal. Yang ketiga zikir, kita kurang zikir. Yang keempat sedekah. Jadikan amalan biasa, rutin. Jadi maknanya kalau kita dah semayang sunat jangan tinggal. Sembahyang sunat sekurang-kurang satu hari 12 rakaat. Sekurang-kurang 12 rakaat sembahyang sunat rawatib. Diikuti dengan sembahyang duha 2, 4, 6, 8, 10, 12. Diringi dengan sembahyang awabin 6 rakaat lepas maghrib kalau tak ada kuliah. Diikuti dengan sembahyang malam. Sembahyang malam jangan tinggal. Pasal nanti kalau sembahyang malam, kubur kita besok terang benderang seperti matahari baru terbit. Kena ingat, saya pesankan sangat-sangat. Di mana-mana saya ceramah saya akan ulang juga, supaya kita jangan tinggal sembahyang malam walaupun susah, walau mengantuk bagaimana, bangun pasal mengenangkan kubur segelap. Mengenangkan kubur segelap. Tuan-tuan bayang, kita tengok kubur atas kubur tu tenang, nampak kan, bersih, cantik. Kalau saya kubur kan cantik, tapi dalam tu belum tahu. Dalam tu kelang kabut. Itu sebabnya kita bayangkan begini, apabila kita nak mati besok, saya cerita mati sekejap. Apabila kita nak mati besok, datang malaikat membawa kain kafan dari syurga, kalau kita ahli syurga. Kemudian datang malaikat maut mencabut nyawa kita. Cabut nyawa kita orang Islam ni, wan naziati gharqa wan nashitati nashta. Dan malaikat cabut nyawa orang kafir, dia rentapnya je. Tapi orang-orang Islam dicabut dengan slow, perlahan-lahan. Itu pun sakit. Kemudian kita boleh tanam. Roh kita dibuat naik ke langit. Ditanya siapa yang datang ke langit ni, sepulan-sepulan, okey, terima Tuhan. Akhirnya Tuhan terima. Tuhan kata tulis dia fi illiyin, di tempat yang tinggi. Hantar balik ke kubur supaya dimasukkan dalam jasad kita balik semula. Kita sekadar boleh menjawab soalan saja. Kemudian kalau boleh jawab semua, dibuka pintu syurga itu 70 hasta. Pintu kubur itu buka 70 hasta, diterangkan kubur itu. Itu orang Islam. Orang-orang kafir sebaliknya lah, naik ke langit, langit tak terima, dihantar ke bumi balik semula. Akan soalan dia yang kubur dan diseksa dia. Itu nampak data darat, nampak tak ada masalah. Tapi dalam kubur tu, itu sebabnya kita sembahyang tahajud tu. Sembahyang tahajud kita sekarang subuh pukul 6 kan, siang dah. Kita boleh sembahyang tahajud 5.30. 5.30 pukul 5 kita bangun lah. Bangun dan mandi, bersihkan badan, mandi pasal ahli basi. Nabi bangun pagi menangis sampai janggutnya basah. Kita basah janggut kena air bersih. Jadi kita kena mandi, bersihkan badan dan sembahyang tahajud. InsyaAllah kalau boleh diamalkan hari-hari, itu lebih bagus. Memang susah nak bangun tu, tapi kita ingatkan bahawa tidur itu hanya tipuan saja. Dulu ni khalifah-khalifah bertanya orang-orang gila-gila tu, dia kata apa? Tidur sedap masa bila? Masa tidur mana tahu sedap, tengah tidur. Kalau bangun mana tahu dah bangun, tak ada sedap dah, tak ada apa. Itu orang kata tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Itu sebabnya bila kita dapat soalan, apa kata malaikat? Numu naumatal arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Dan kubur tidur pengantin baru. Kubur tidur macam mana? Sedap. Tak ingat kan dah lama kahwin lagi sekali. Habis buat itu. Itu
Jadi kalau kita nak beramal, itu amalannya. Ataupun kita baca la haula wala quwwata illa billahil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, raditu billahi rabba dan sebagainya. Wirid-wirid pendek-pendek la ilallah tu kalau boleh 300 kali, la ilaha illallah 300 kali, selawat 100 kali. Ya, itu dia. Kemudian hari-hari ini banyakkanlah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahmid, Alhamdulillah. Tahlil, La ilaha illallah. Jadi saya pesankan lagi, kita lepas semayang, sunat kita membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Jadi barang siapa yang mengamalkan ini akan masuk syurga. Sama juga kalau tak sempat bertahlil tadi, kita baca ayat kursi. Barang siapa baca ayat kursi lepas solat, tak nampak tempat matinya melainkan syurga juga. Itu maknanya ada jalan-jalan ke syurga, ada jalan. Jangan, itu sebabnya lepas semayang sekurang-kurangnya wirid sikit aja, sekurang-kurang. Atau doa jangan tinggal. Jangan lepas semayang pap cabut je. Rugilah kita. Ya. Itu dia. Jadi bertakbir, bertahmid, bertahlil. Allahu Akbar, Alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu kalau boleh. Pasal apa tiga-tiga ni? Sebab tiga-tiga pasal apa? Pasal umur kita di syurga besok 33. Umur kita di syurga besok 33 tahun. Umur Nabi Isa AS. Cantik Nabi Yusuf. Suara macam Nabi Daud AS. Begitu. Ya. Dari Ibnu Umar, bahawa dia selalu bertakbir pada hari 10, duduk baring, berjalan di pasar-pasar, di mana-mana pun. Itu Ibnu Umar tu. Ibnu Umar anak Sayyidina Umar, dia rajin bertakbir, duduk ke baring ke waktu bulan Zulhijjah. Kita tahlil ni perlahan-lahan dan agak kuat. Orang kata gila pula. Ya, perlahan. Biasa je. Jadi kalau kita nak tidur, kita baca 3 surah. Al-Mulk, As-Sajdah dan Al-Waqi'ah. Gunanya supaya mengelakkan dari seksaan kubur. Tu baca Al-Mulk tu. Tu kaedah dia. Banyak amalan-amalan, ibadat-ibadat yang kita perlu lakukan untuk mengelakkan kita bimbang di alam kubur, bimbang sangat-sangat. Iyalah, kadang-kadang orang Melayu ni bila mati dia kenduri. Kenduri tu belum tahu kita sendiri yang beramal sebenarnya. Kenduri itu ialah mudah-mudahan pasal kita bersedekah, makan, niatkan pahala kepada si mati. Ada orang kata bid'ah, ada orang kata lah. Kita kata jangan bid'ah lah. Kita kata mudah-mudahan sedekah kita pada orang makan dan doa yang dibaca itu sampai kepada si mati, mudah-mudahan. Gitu. Jangan kita terikut-ikut dengan bid'ah-bid'ah ni. Itu je gitu. Jadi 3 surah, 3 nak tidur kan baca 3. Sementara nak tidur, wirid sikit lagi. Wirid. Kita jangan harap amalan yang ada ni, kita mesti tambah supaya kita kan ada 3 golongan. Yang pertama Ashabul Maimanah,
Yang kedua ashabul masy'amah. Yang ketiga as-sabiqun as-sabiqun. Ashabul mana? Puak kanan, harapan ke syurga lah tu. Ashabul masy'amah puak kiri, bahaya. As-sabiqun as-sabiqun, berlumba-lumba buat kebajikan. Kalau kita bersedekah, kita dulu. Kalau berpuasa, kita dulu. Kalau nak sembahyang, kita dulu. Berebut. Tu as-sabiqun as-sabiqun, sedikit sangat sekarang. Dulu lah banyak. Yang dulu banyak, sekarang sedikit. Tapi kita jangan kata saya tak kira lah sampai surga dah lah. Jangan gitu. Kita mesti inginkan syurga yang tertinggi. Kira gitu. Minta syurga, Nabi kata kalau kau nak minta syurga, minta syurga Firdaus. Kalau nak minta syurga, minta syurga Firdaus. Syurga yang tertinggi sekali. Ja'far bin Sulaiman berkata, saya telah melihat Sabit Al-Bunani ada kala memutus bacaan hadis pada hari tersebut dengan zikir. Ja'far berkata, saya melihat Malik bin Dinar berbuat demikian. Maksudnya kelebihan hari-hari yang ke-10, tengah-tengah baca hadis dia berhenti takbir. Itu kelebihan dia. Tengah-tengah mengajar hadis dia bertakbir kerana dia melihat Malik bin Dinar pun berbuat demikian. Bermakna ulama-ulama dulu ni cukup kuat. Kita bayangkan begini, kalau ulama-ulama dulu dengan ilmunya, dengan amalannya pun bertambah-tambah amalannya, mengapakah kita tidak? Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang terkenal membawa mazhab Hanbali, sembahyang sunat malam 200 rakaat. 200 tak larang kita dapat 17 rakaat, 21 rakaat pun bagus lah. 2 rakaat pun lagi bagus. Kalau boleh mengenangkan gini, mengenangkan ulama-ulama dulu ilmunya yang mendalam pun beramal terlalu banyak amalan. Ada orang telefon saya baru ni, dia kata Rabi'atul Adawiyah semayang malam 1000 rakaat satu hari satu malam. Macam mana? Cukup masa ke? Yalah, saya kata Rabi'atul Adawiyah semayang 1000 rakaat, Imam Ahmad bin Hanbal 200 rakaat, Harun Rashid 100 rakaat, dengan sibuk dengan sebagai khalifah boleh semayang. Macam mana semayang 1000 rakaat tu? Saya kata lagi, saya kata Sayyidina Osman semayang malam 2 rakaat 30 juzuk. Macam mana tu agak? 2 rakaat 30 juzuk dia boleh baca. Macam mana agak? Itulah kelebihan yang Tuhan beri. Kita tak boleh petikaikan itu kelebihan yang Allah Ta'ala beri. 1000 rakaat memang tak cukup masa. Satu hari 24 jam. 24 jam tu kali dengan berapa? 12. 24 jam kali dengan 60 minit kan, 60 saat, kali berapa, tak cukup masa. Heran kalau dihitung dengan matematik tak boleh. Pasal itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, macam mana nak sembahyang 1000 rakaat? Jadi begitu. Kalau tuan-tuan ada masalah, boleh baca Yasin 41 kali untuk kau orang curi umpamanya kan. Baca 41 kali Yasin, niat baca lepas Isyak pukul 9 malam akan habis pukul 5 pagi. Boleh? Boleh lah kalau ada masalah. 41 kali. Saya pesankan tuan, kalau ada masalah jangan suruh orang baca. Suruh orang baca boleh lah, tapi takut tak ikhlas lah, kurang ikhlas. Kita baca sendiri, rumah pencuri masuk. Banyak kawan-kawan saya yang saya suruh buat memang jadi, tapi dibaca sendiri, seorang-seorang baca. Niatkan supaya gembung pun, gembung sungguh pun, datang dia mulangkan balik duit. Itu kelebihan Yasin.
kalau boleh buat lah. Tapi kita baca 4 kali tumbang lah. Tak boleh. Kalau boleh, itu ilmu yang dapat daripada tuan-tuan guru kita. Habis. Kemudian Allah telah memilih 4 hari, bulan pun 4, wanita pun 4, yang mendahului syurga pun 4, yang dirindui oleh syurga pun 4. Siapa dia kakak? Allah telah memilih 4 hari. Yang pertama hari Jumaat. Hari Jumaat dalamnya ada satu saat kita berdoa dimakbulkan Allah Ta'ala. Tak tahu bila. Hari Jumaat, hari ni lah. Maknanya start daripada malam tadi kita berdoa sampai sebelum maghrib habis. Ada satu saat tak tahu bila. Kita sentiasa berdoa lah. Doa. Terkena masa doa mustajab, dimakbulkan oleh Allah Taala. Itu satu. Yang kedua, hari Arafah. Allah berbangga dengan malaikat kerana Allah mengampunkan dosa. Tu sebab ni kita ni kalau ada duit tak boleh pergi juga, kota tak ada pula, tu masalah. Badan sihat, duit tak ada. Duit ada, badan tak sihat. Duit ada, badan sihat, anak nak kahwin pula. Tak lama kita nak kahwin pula. Tak pergi dah Mekah. Jadi Allah berbangga kepada mereka mengampunkan dosa. Tu kita suka pergi Arafah tu. Minta ampun, Allah ampunkan dosa. Sebabnya sunat keluar dari kemah berdoa, berdiri. Sebenarnya orang tak buat. Keluar dari kemah berdiri berdoa di padang Arafah tu. Ya. Kemudian hari Idul Adha. Bila tiba hari penyembelihan, darah yang mancur itu Allah ampunkan dosa itu. Tapi sekarang dah mahal pula. Tu. Kemudian yang keempat, hari raya fitrah. Allah ampunkan dosa kita juga. Jadi dosa kita selalu terampun. Istighfar malam-malam 100 kali, jangan lupa. Malam-malam istighfar hari sahur, waktu sahur. Bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Dia kata kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sangat tidur di waktu malam. Kurangkan tidur. Bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Habis. Kemudian bulan yang 4 yang Tuhan yang ni, bulan Rejab dan Zulkaidah dan Zulhijjah dan Muharram. 4 bulan. Wanita Maryam, Khadijah, Siti Aisyah, dan si isteri Firaun, Asyah. Kemudian yang laki-laki pula Salman, Suhaib, Bilal dan Al-Miqdad. Itu Tuhan sayang. Yang dirindukan oleh syurga Sayyidina Ali, Salman, Ammar bin Yasir dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Yang dirindui oleh syurga. Yang bakal ke syurga tentu dah Maryam, Khadijah, Asyah dan Aisyah. Itulah kalau bulan Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah. Muharram pun kena puasa, Zulhijjah pun kena puasa, Rejab pun kena puasa. Itu bulan-bulan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah tuan-tuan sekalian, agaknya setakat itu dulu malam ini. InsyaAllah jumpa lagi pada masa yang lain. Jadi sebelum kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini, ada kawan-kawan saya tadi bawa BCD ke apa ni, kesempurnaan solat, yang dikhususkan di Shah Alam dulu ni. Kemudian yang keduanya minyak zaitun
yang boleh mengobati berbagai penyakit, zaitun daripada protein, dan minyak wangi yang terbaca Al-Quran untuk mengobati gangguan dan anak-anak menangis dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amdun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tasihhal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli alayka wa husnal zanni bik wa min alaina bi kulli ma yuqribuna ilayka al-madhkurna bi awafiyad darain rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.